Ya, silakan. Terima kasih. Tan Sri Ketua, untuk makluman Dewan ini, Yang Berhormat Menteri telah kerap kali berjanji kepada kami di sini bahawa berhubung dengan isu pengharaman liquor di premis kedai runcit, kedai Seberniaga dan juga kedai ubat Cina, beliau Yang Berhormat telah mencapai satu win-win formula yang dapat menyelesaikan isu ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah janjinya, tetapi janji ini telah diberikan kepada kami sudah sebulan. Sehingga kini, apa yang kami dapat daripada Yang Berhormat Menteri adalah pengumuman yang sama dengan keputusan yang dibuat oleh bekas Menteri Wilayah Persekutuan. So ini membayangkan Yang Berhormat Menteri tidak ikhlas dan tidak jujur dalam jawapannya. Saya ingin tanya Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat menafikan pernah berjanji bahawa satu win-win formula telah tercapai? Mengapa sehingga kini tidak ada? Apakah ini satu janji kosong? Satu pembohongan? Sila jawab. Saya tambah. Pada Yang Pertua, Yang Berhormat Menteri, tadi yang kenyataan Yang Berhormat Menteri agak bercanggah sendiri kerana on one hand you say liquor is no good, WHO say so, bla bla bla, semua ada persatuan agama yang tidak setuju. Lepas tu you kata minuman keras masih boleh didapati di shopping complex, di pasar raya dan sebagainya. Okey, ini bermaksud yang hard liquor ini sebenarnya ia hanya 6% daripada pasaran beralkohol, minuman yang beralkohol. 94% yang kita tahu ni sebenarnya adalah bir. Yang 6% ini sebenarnya adalah macam whisky, brandy, yang minuman keras yang mahal. Bukan semua orang mampu minum itu juga. Tapi sekarang pasar raya yang hotel, pub semua dibenarkan, tapi bagi kedai runcit, kedai sebeneka, ia dilarang. Kenapa begitu? Kenapakah ini ada kementerian adakan satu diskriminasi terhadap small businesses? Tetapi tapi bagi syarikat yang besar, ia dibenarkan. Saya rasa ini memang satu double standard dan kita juga tahu yang selama ini kedai-kedai ini sebenarnya mereka semua ada mematuhi peraturan daripada DBKL yang mana mereka tidak akan jual kepada orang Islam, tidak akan jual kepada remaja di bawah umur 21 tahun, tidak akan jual dekat klinik, dekat sekolah, dekat tempat sembahyang dan sebagainya. Jadi kalau semua peraturan ini diikuti, dipatuhi oleh mereka, saya rasa apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Arau ni sebenarnya double standard. Yang Berhormat Arau bagi luang kepada pasar raya, syarikat besar. Tapi yang kecil itu kedai sebeneka, yang kedai ubat Cina ini, mereka ini tidak dibenarkan. So how do you explain? Double standard oleh pihak DBKL dan khususnya Yang Berhormat Arau ni. Yang Berhormat Speaker, saya juga nak bangkitkan Sikit. 1 minit saja. Ni Bukit Bintang loh, Bukit Bintang. Ya. Sila cakap Bukit Bintang. Kepong. Bukit Bintang, cakap. Cakap apa cakap? Sila cakap. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya amat kecewa kerana selama 50 tahun ini kedai runcit mereka jual itu alkohol. Tetapi sekarang dihentikan. Ini tak patut. Sepatutnya license diteruskan kepada mereka berjual itu hard liquor. Okay, thank you. Ini apa ni? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri semasa membaca jawapan ada mengatakan segambut ada membangkitkan isu world class city semua tu. Saya nak betulkan sebenarnya saya tak pernah bangkitkan isu alkohol dalam ucapan perbahasan saya. Jadi teks itu tidak betul. Yang keduanya mengenai ilibat urus yang Berhormat Menteri adakan dengan Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan pada 26 Oktober. Saya sokong kenyataan Yang Berhormat Ceras kerana pada masa itu saya hadir di mesyuarat itu dan semasa kita nak bangkitkan hujah-hujah kita, Yang Berhormat Menteri kata tak payah bincang kerana saya akan bagi solusi win-win. Jadi kita tak
berkesempatan pun untuk bincang hujah-hujah kerana Menteri janji akan bagi win-win solution. Tetapi selepas itu pengumuman keluar, tak ada win-win untuk kita. Terima kasih. Gebong. Okey, saya cuma nak tanya, kenapa peraturan baru ini dibuatkan sekarang sedangkan bekas Menteri Wilayah Yang Berhormat Putrajaya, Yang Berhormat Keteli tak buat, mengapa Yang Berhormat Arwah buat? Adakah ini semata untuk pilihan raya di negeri Melaka? Terima kasih. Tapi sebenarnya saya letih nak jawab ni benda ni kan. Tapi walau bagaimanapun kita kena ingat, ini saya dengan timbalan saya, kami bagi tempoh sebulan untuk membolehkan kita membuat libat urus dan sebagainya. Selepas kita berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, kita juga buat libat urus terus dengan pengeluar-pengeluar arak, termasuk timah, pengeluar jenama timah. Dan kita jumpa dengan bottler dengan izin. Kita jumpa dengan pengedar. Kita jumpa dengan peruncit. Kita jumpa dengan sebuah nikah. Sebahagian besar yang telah kita bincang tu, kita telah persetuju bersama. Dan cuma saya tak sempat untuk berjumpa dengan ahli-ahli yang berhormat. Tapi di pihak mereka yang kita telah libat urus, mereka telah berpuas hati pada dasarnya. Dan kita tengoklah perkembangan yang selanjutnya yang akan berlaku. Kita kena ingat bahawa lesen arak ni untuk pub, restoran dan sebagainya kita telah luluskan lebih daripada 100 tiap-tiap tahun. Yang amat berhubung dengan accessibility yang kita maksudkan ni kerana kita nak elakkan arak ataupun samsu haram yang saya sebutkan tadi. Kalau ikut harga pasaran di bawah RM19. Yang tu kita nak kejar dan ini ditentang oleh semua pihak kerana ia merupakan ini salah minuman ini. Tak betul. Yang dijual, yang diambil kesempatan oleh pihak tertentu untuk menjual. Dan ini kita kena tentang. Saya percaya DAP pun akan tentang. Bagi minuman lain, kita telah benarkan seperti yang telah sebutkan. Tetapi bagi yang melibatkan kedai sebuah nikah, kita berdasarkan kepada kes demi kes untuk dipertimbangkan dari masa ke masa. Dan boleh buka ni. Telah kita melibat urus dengan mereka dan mereka berpuas hati. Semua yang berhormat tak dapat maklumat. Beberapa sahabat Cina telah mengeluarkan beberapa kenyataan. Yang berhormat boleh baca kenyataan pada akhbar Cina yang berkenaan. Sudah 3 kali dikeluarkan berhubung dengan perjumpaan mereka dengan saya. Yang berhormat Menteri, yang kedai sebenarnya mana yang jual samsu haram? Yang berhormat. Samsu haram tau. Kalau mereka jual samsu haram, pihak DBKL, Kementerian Kesihatan harus ambil tindakan. Mungkin di tempat dan bukan dia melarang mereka daripada jual. Matlamat kita ialah untuk mengurangkan accessibility kepada kalau samsu haram kita buat dekat rumah, kita jual secara private. Ada kedai-kedai yang mengambil kesempatan untuk menjual minuman ini. Yang ini saya tak perlu bagi detail di Dewan ini, tapi saya nak maklumkan ada mereka yang ambil jika mereka kesempatan. Yang Hormat tolong bagi Menteri menjawab. Tindakan. Kita akan buru habis-habisan samsu haram ini. Menteri tak jawab. Dia pusing sini, pusing sana, dia tak jawab. Menyebabkan rakyat kita, rakyat terutamanya mereka yang beragama Hindu, Buddha, Kristian. Orang cakap lain, Menteri cakap lain. Apa hal ni? Bagi peluang Yang Hormat Menteri menjawab. Pun dengan samsu haram. Kemudian lesen arak. Lesen ini dikeluarkan, mereka bayar excise kepada Kementerian Kewangan. Kami menguasakannya, iaitu premis dikeluarkan lesen oleh DBKL. Jadi kita bagi syarat supaya beberapa syarat yang telah dikenakan oleh Kementerian Kewangan seperti 100 meter daripada masjid, daripada rumah, kawasan awam dan sebagainya. Ini adalah di antara syarat baru yang dikenakan. Dan mereka mana baru selama ni kedai-kedai ini sudah ikut. Yang Hormat, tolonglah. Yang Hormat, bagi Menteri menjawab. Ya ni macam pacik dia sudah geli. Yang Berhormat telah keluarkan isu. Menteri menjawab sekarang. Ya, tolong. Sekejap. Sila Yang Hormat. Saya sedar beberapa yang berhormat ingin mencari publicity tertentu. Tapi saya nak beritahu pengeluar. Saya boleh dapatkan Menteri yang cari publicity. Buat yang bukan-bukan. Pengedar, mereka telah bersetuju dengan cadangan kita bahawa kita kena kawal
pengeluaran lesen ini agar dihadkan kepada tempat-tempat yang dibenarkan. Kedai cubak Cina yang mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan, kita benar. Tapi Yang Berhormat masih mengeluarkan kenyataan kami haramkan di kedai ubat Cina. Jadi itu kena tengok berhati-hati. Kedai sebanika yang memohon sekarang ni mereka kena ikut syaratnya. Syaratnya ialah seperti yang telah ditetapkan, mereka tahu syaratnya. Tidak umur mesti berumur 21 tahun, tidak boleh dijual kepada orang Islam dan sebagainya. Kita akan perketatkan syarat itu. Sekarang, dan bila mereka memohon kedai sebanika ni boleh jual atau tidak boleh jual? Akan dipertimbangkan oleh lembaga SS, bukan oleh menteri. Yang Berhormat, Arau, sekarang kedai sebanika boleh jual atau tidak boleh jual? Saya rasa Arau selalu buat kenyataan yang saling bercanggah sendiri. Tadi Yang Berhormat Seputih lah yang canggah. Seputih tak faham-faham lagi. Sekarang kata sebanika boleh dibenarkan tapi mungkin ada syarat-syarat lain. Yang So what is the latest? Yang Berhormat tuduh saya pakcik. Sebenarnya Yang Berhormat lah makcik. Yang Berhormat tak faham saya cakap. Sama-sama Dia lah, tidak boleh sama-sama. diluluskan secara umum begitu. Tetapi didasarkan kes demi kes. Bekas mantan Menteri Wilayah faham. Kita tak boleh lulus macam itu. Tak boleh. Kita dasarkan kepada kes. Mengapa lakukan demi kes. sekarang? Jadi, Mengapa zaman Kedai Yang Berhormat Sebanika, Putrajaya tak buat? salah satu kedai Yang Sebanika Berhormat ni, Ketua tak buat. dia mempunyai 137 Ya, cawangan. mengapa Dia lakukan tidak sekarang? pohon semua. Dia hanya pohon mungkin dalam 50-60 untuk mereka dipertimbangkan kes demi kes. Bukan cara umum macam tu. Sekarang ni kita tak boleh membenarkan mereka berjual berluasa di mana-mana saja. Kedai runcit, kedai sebanika tak boleh. Yang berlesen yang dibenarkan boleh. Yang Berhormat dah bagi salam je lah. Ini ada win-win. Sepatutnya Yang Berhormat ni faham apa yang saya cakap dan patut ucap terima kasih. Saya telah libat urus dengan Bukit Bintang banyak kali, berkali-kali. Tapi hari ini tak ucap terima kasih. Ini mustahak ini. Ini boleh kawan macam Kepada ni. Menteri, saya sudah kasih cadangan bahawa mana-mana pihak yang menjual arak haram angkat tindakan. Ya. Saya Bukan apa setuju. tak ada angkat tindakan. Ya, kita akan ambil tindakan. Tetapi lesen untuk benarkan jual arak ni bukan semua tempat boleh. Ya. Tempat yang dibenarkan. Ya. Yang dibenarkan. Okey. Betul. Okay, arak ni tempat terlampau banyak, terlampau lama. Jadi saya bukan bagi mereka yang berminat minum Dan arak. Menteri Ketua, saya masih tunggu jawapan daripada Menteri apakah win-win formula itu. Win-win lah. Win-win. Iaitu Yang Berhormat minta jual seluruh kedai runcit dengan kadar arak. Kita bersetuju hanya yang diberi lesen saja yang dibenarkan. Dan Itu mengapa win-win. lakukan Yang sekarang? Berhormat dapat sikit. Kenapa saya juga tak Putrajaya boleh Yang Berhormat Ketelik tak buat? apa ni warga Kuala Lumpur Why do it nanti, now? Yang Berhormat Arau. terkedah dengan arak. Dia ada sebut mantan Menteri Wilayah. Saya nak beri teguran lah sikit ya. Saya rasa kalau dah ada SOP yang sedia ada dan orang semua ikut SOP itu, ya, tiba-tiba kita nak tukar, kita buat proses libat urus yang betul-betul berkesan dulu, ya. Barulah kita kemukakan sebab-sebab kenapa SOP itu perlu ditukar dan selepas itu barulah kita laksanakan. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan ialah mereka telah mengubahkan SOP itu tanpa libat urus terlebih dahulu. Ini yang menjadi masalah, ya. Saya rasa sebelum ini semua orang patuh pada SOP yang telah dikuatkuasakan sekian lama. Tak jual pada orang Islam, jarak daripada masjid, jarak daripada tempat rumah ibadat, semua orang patuh, ya. Tapi tiba-tiba nak tukar SOP dan tak bincang dengan pihak yang ada terlibat, yang stakeholder, kedai-kedai dan sebagainya. Ini yang silapnya. Terima ya. kasih. So Yang saya rasa lah Berhormat. kalau ada SOP nak tukar, bincang dulu. Ya. Yang Berhormat, ini bukan dibuat di zaman saya. Saya mewarisi benda yang baik ini dan saya teruskan. Tapi Tak Yang bolehlah Berhormat guna alasan Yang tu. Berhormat telah Tak bolehlah guna alasan. Saya Yang tahulah benda Berhormat, ni dibuat Yang pada Berhormat, zaman ketirih. Tapi banyak janganlah berselindung di sebalik itu. Yang Berhormat, saya kata saya mewarisi benda ini dan dia kena ingat Yang Berhormat, kita menghadapi masalah yang dahsyat berhubung dengan Samsul Haram dan juga arak. Jadi sekarang ni kita tak pernah tukar SOP. Yang keluarkan benda ni ialah Kementerian Kewangan. Ini syarat. Kalau Jangan mereka guna setuju, mereka alasan bagi lesen. Samsu haram lah.
Dia kita bagi tak lesen. akan beli Samsu haram di kedai Samsu haram sebelah lain. kita Kalau yang macam 7-Eleven, KK Mart, Sweet Mart 99. Ya, jadi Mereka tak jual yang Samsu berhormat- haram punya. Yang Ini berhormat semua ni nak menuduh nak bahawa putar Di belikan Shah isu Alam tempat itu haram. saya. Samsu haram di kata tempat saya haram. menukar SOP. Kita tak pernah tukar SOP. Yang Mak jangan berbohong. Yang Mak banyak benda yang saya boleh nyatakan yang Mak berbohong. Beberapa perkara di Dewan ni tak boleh, tak baik cakap macam tu. Kata Dia saya tidak tukar SOP. membohong. Saya tidak pernah Kalau tukar SOP tak tukar, kenapa orang semua bising? Mesti Kita- ada kita- pindaan, mesti ada perubahan. SOP Yang itu telah pun dilakukan secara high-handed. Tak bincang dengan Okey. stakeholder, tukar. Mana boleh macam tu? Kita tidak tukar. SOP ni telah pun dipersetujukan oleh pengedar, penjual dan juga bottler. Semua dah setuju dengan Menteri Keuangan. Kalau tak Kita tukar, kenapa orang menguatkuasakan bantah? Mesti ada perubahan. SOP yang telah dibenarkan telah dikuatkuasa. Jangan kelirukan kita Dewan telah, lah, apa Yang tu, Berhormat Menteri. Saya tahu Yang Berhormat Ada pindaan, ada perubahan. Okey. Yang Hormat. Tolong duduk semua. Sekarang Boleh saya semua tanya? Tak. Yang Satu-satu dulu. arak ni Kena minta. selesai Kena minta. dan saya telah saya sebutkan libat urus yang saya libatkan kedai Sebanika, kedai peruncit dan juga dan semua pihak yang terlibat tu mereka berpuas hati cadangan kita bahawa mereka mesti mematuhi SOP dan lesen hanya akan dipertimbangkan kepada kes demi kes. Bukan pihak umum gitu. Kedai runcit semua boleh Maksudnya jadi dia menteri. itu yang dan sebagainya. bangkitkan kerisauan Jadi saya. saya terima kasih, saya cukup dah. Terlampau banyak Menteri, arak Tadi dan Menteri Shah Alam pun katakan berminat arak case to cukup case kedai itu. basis. Kita Jawab. Yang Berhormat di Yang forum Berhormat sikit. Ya. Yang Berhormat tak bercakap masa di Dewan. Buat apa saya Tadi Yang Berhormat menyatakan case to case basis. Ini sangat membimbangkan. Kerana kita ni kedaulatan undang-undang sangat penting. Undang-undang ini mesti berpakai kepada semua. Siapa yang boleh menjual arak mesti dah mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tidak boleh case to case. Kerana tanpa peraturan atau undang-undang dilaksanakan secara adil dan saksama, kekeliruan akan berlaku, kekecohan. Dan di bawah Perlembagaan Persekutuan, equality before the law. Jangan ada case to case yang kawan baik, Yang Berhormat, kita lulus. Ya. Yang orang miskin tak ada lulus. Orang dan niaga tak boleh. Sebab itu ni saya cakap merapu nak ni, yang Menteri Speaker, ni nyatakan cakap dengan lain jelas. Ni, Ya. Rule of minta law, ampun ni. kedaulatan. Okey, Yang Berhormat. Cukup. rapu masa lain. Ya. Saya kira cakap tajuk lain Yang Berhormat dekat pasal kedaulatan undang. Ya. Saya tak mau Kerana dia kata case to case Yang itu Berhormat, masa dah habis, membimbangkan. Yang Berhormat tidak wajar mengeluarkan perkataan itu. Ni bukan Yang Berhormat boleh campak saja idea Yang Berhormat di mana suka. Okey, peminat arak lagi ada. Okay.